Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butiran 050100 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM merujuk kepada aktiviti 1 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM fungsi di dalam kurungan A memperkasakan penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak di Malaysia. Saya ingin menyentuh mengenai penggubalan Akta Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama bukan Islam kepada orang Islam wilayah persekutuan. Seperti mana yang kita semua maklum, perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan perkara 11 kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kepada kerajaan negeri dan persekutuan dalam konteks wilayah persekutuan untuk melindungi kesucian agama Islam, iaitu dengan melarang penyebaran agama lain ke atas orang Islam. Dalam hal ini, wilayah-wilayah persekutuan turut diberikan kuasa yang sama untuk menggubal undang-undang berkaitan kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam yang terpakai hanya di wilayah-wilayah persekutuan sama seperti negeri-negeri. Jika ada pihak yang mendakwa bahawa penggubalan akta ini akan menyekat kebebasan beragama untuk penganut agama lain, kita kena sedar bahawa kawalan dan sekatan penyebaran agama bukan Islam berdasarkan perkara 11 dalam kurungan 4 yang menjadi punca kuasa RUU ini nanti hanya dihadkan kepada orang Islam sahaja, bukan kepada sesama penganut-penganut agama lain. Justru pengembangan agama kepada penganut agama selain daripada penganut agama Islam adalah dibolehkan di sisi undang-undang. Hak kebebasan beragama di bawah perkara 11 juga masih dijamin walaupun RUU ini digubal dan diluluskan. Dalam hal ini sebanyak 10 negeri di Malaysia telah pun meluluskan enactment berkaitan kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam sejak tahun 1980-an lagi. Kecuali 4 negeri yang masih belum lagi berbuat demikian, iaitu wilayah persekutuan termasuk Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Soalan saya yang pertama, adakah kerajaan akan menyegerakan pembentangan Akta Kawalan ini? Di Parlimen memandangkan kebenaran itu memang telah diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Tanpa undang-undang bertulis, aduan tidak dapat disiasat dan dibenteras. Sekiranya kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan tidak diterjemahkan melalui penggubalan akta ini di peringkat wilayah persekutuan, peruntukan perlembagaan tersebut akan menjadi sia-sia kerana ia tidak boleh dikuatkuasakan. Isu yang kedua bagi 10 negeri yang mengguna pakai enactment kawalan ini, wujud bahagian dan jadual yang memperuntukkan perkataan-perkataan yang tidak boleh digunakan berkaitan dengan agama bukan Islam. Antara lain kalimah Allah, Baitullah, Kaabah, firman Allah, hadis ilahi, wahyu, ibadah dan perkataan-perkataan lain yang tersenarai dalam bahagian tersebut. Peruntukan undang-undang ini boleh membantu kerajaan mengekang usaha penyalahgunaan kalimah Allah di peringkat wilayah persekutuan. Soalan saya, walaupun JAKIM sentiasa mengadakan persidangan penyelarasan undang-undang syarak dan sivil sebagai satu medium perbincangan dan kesepakatan antara negeri-negeri, bagaimana kerajaan mahu bergerak ke arah usaha penyelarasan terutamanya dalam isu perkataan-perkataan yang tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam sekiranya di peringkat wilayah persekutuan sendiri masih belum ada undang-undang yang khusus bagi mengatasi hal ini. Seterusnya, berdasarkan kepada butiran yang sama, saya melihat perlunya penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak di Malaysia dijadikan sebagai salah satu petunjuk prestasi utama
untuk menunjukkan keseriusan komitmen kerajaan untuk merealisasikan perkara ini. Hal ini kerana jika dilihat kepada bilangan penjawatan bagi tahun 2023 dan 2024 itu adalah sama. Pada pandangan saya, sekiranya kerajaan serius untuk memperkasakan undang-undang syariat, pertambahan bilangan penjawatan adalah perlu bagi mempercepatkan proses penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak. Pada masa ini saya difahamkan bahawa JAKIM hanya mempunyai seorang pegawai undang-undang yang dipinjamkan daripada Jabatan Peguam Negara dan perkhidmatannya terhad dalam tempoh yang tertentu. Hal ini pastinya akan menyulitkan usaha yang telah dilakukan kerana pegawai yang dipinjamkan ke JAKIM perlu mengambil masa untuk menguasai isu undang-undang yang melibatkan syariat. Sudah tiba masanya agar JAKIM mempunyai pegawai undang-undangnya sendiri secara lantikan tetap dan turut menambah bilangan pegawai yang akan menguruskan usaha pemerkasaan syariat di peringkat JAKIM. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk menambah bilangan penjawatan untuk pegawai undang-undang di JAKIM? Sekian, terima kasih Yang di-Pertua. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.